Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam PDPR kita. Kali ini dalam bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Dalam tajuk bab ni kita ada dua subtopik. Yang pertama adalah serakan. Apa dia serakan? Serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik yang memberikan kita gambaran tentang cara nilai dalam suatu set data ditaburkan. Okey, kalau kita nak lihat julat dia besar atau kecil, kita tengok serakan dia. Okey, serakan yang kecil, julat dia kecil. Kalau dia serakan dia besar, julat dia besarlah. Sukatan yang bentuk kuantitatif ni kita ada julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, tak pernah dengar lagi kan perkataan-perkataan ni. Okey, kita akan tengok satu persatu. Serakan ni, kita akan dapat beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Beza antara nilai tersebut besar, jadi data yang diserap pun lebih luas. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau yang kecil, data tu kecil lah serakannya. Lihat contoh 1. Jisim dalam kilogram, ada 20 orang murid dalam ni. Untuk cari beza ialah tolak. Hasil tolak dalam kg murid-murid ni kita nak tengok serakan tu besar ke tidak. Kita tengok yang paling besar dengan yang paling kecil. Jisim terbesar dan jisim terkecil. Kita dapat jisim ni lebih pada berat lah. Jisim terbesar dengan jisim terkecil. Jadi kita lihat nilai-nilai ni, yang mana besar, yang mana kecil. Kamu nampak yang terbesar kita ada 6, tapi kita ada juga 7. Jadi antara 79, 70, 71, 78, yang mana yang paling besar? Kita ambil 79. Kemudian untuk yang lebih kecil, nilai lebih kecil, kita ada yang bermula dengan 4. Jadi kita ada 48. Ada lagi tak yang bermula dengan 4? 47. Jadi kita boleh nampak 47 adalah yang lebih kecil. So bila dia nak beza jisim ini, kita tolakkan yang terbesar dengan terkecil. Kita akan dapat, bila kita tolak, kita akan dapat 32 kg. Untuk rajah 2 pula, B. Ini adalah plot titik. Kamu dah pernah belajar bentuk ni dalam form 1. Jadi macam mana baca nilai dia? Ni ada bentuk garis graf kan? Jadi 30 berapa kat sini? 4 ni. Sebelum dia 39. Selepas dia jadi 41. Kita kena baca ikut grid dia lah. Jadi nyatakan beza saiz serangga terpanjang dan serangga terpendek. Jadi kita lihat yang panjang, yang paling besar lah nilai dia, kita ada di sini. Ini 6, ini 7, jadi tengah-tengah ni ialah 6.5. Jadi kita kena lihat garis kotak tu yang keberapa. Kalau kamu perhatikan dalam buku teks betul, kotak graf tu, kita akan dapat yang terpanjang ialah 6.8 cm. Untuk yang terpendek, mestilah yang paling depan ni 30 berapa ni? Kalau tengok dalam kotak betul, dia adalah 30.1. Jadi kita hanya tolakkan kedua-duanya sebab dia nak beza. Tolakkan kedua-duanya, 6.8 tolak 3.1, kita akan dapat 3.7 cm. Jadi kalau nak lihat penyelesaiannya, kita ada jisim tadi, betul ya, yang paling besar ialah 79, paling kecil 47. Bila ditolakkan dapat 32 kg. Untuk panjang serangga, terpanjang 6.8, yang terpendek 3.1. Bila ditolakkan kita dapat 3.7. Kemudian untuk mentafsirkan serakan data, kita
gunakan plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey. Apa dua ni? Plot batang dan daun merupakan satu cara untuk tunjukkan taburan. Melalui plot batang dan daun, kita dapat lihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai mana yang lebih kerap muncul. Okey. Jadi kita boleh nampak saja daripada graf tu, daripada plot tu kita nampak nilai-nilai tu. Okay, jadi macam mana untuk memplotkan batang dan daun ni? Raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam satu ujian prinsip perakaunan. Okay. Jadi, diberi data tu tidak tersusun lagi. Masih lagi berterabur macam tu. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena susun. Okay. Jadi, langkah-langkahnya. Okay, yang pertama. Jika tidak disusun dalam bentuk jadual, kita tak dapat lihat lah. Jadi kita kena susun dia. Tetapkan di mana nilai puluh sebagai ni batang. Kita ada nombor 2 digit. Digit pertama ialah 10. Jadi letakkan di bahagian untuk batang. Nilai sar untuk daun dia. Okey. Jadi ini ialah sar. Kita akan baca 27, 29. Okey, yang bawah 31, 32, 34 dan seterusnya. Okey. Kita ada ni 40, 42, 43, 44 semua kita kena ikutlah. Berapa kali dia muncul dalam jadual tu kita kena ikut turutan. 5, 52, 53, 54. Okey. Di sini nampak kata kunci dia 2 dan 7. 2 untuk batang, 7 untuk daun bermaksud 27. Plot titik. Apa ada dalam plot titik pula? Okey. Plot titik ni mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Diberi nilai skor ni diambil daripada taburan ni. Kita ada 0 sehingga 8. Maksudnya kamu kena tengok paling kecil ialah 0. Paling besar ialah 8. Jadi kita susunlah. Okey, kemudian kita kena buat apa? Kita tandakan plot dia tu ikut nilai yang ada dalam jadual. Okey. 0 ada berapa? 1, 2. Jadi ada 2 0. Okey, nampak? 1 ada 1 sahaja. Jadi 1 sahaja plot dia, titik dia. Okey, selepas 1 kita ada 2. 1, 2 sahaja. Jadi 2 ada 2 plot, 2 titik. Okey, untuk 3. 3, 1, 2, 3. Jadi 3 titik. 4, 1, 2 sahaja. Okey, 5, 1, 2. Okey, kemudian 6, 1, 2 juga. 7, 1, 2, 3 dan 4. Okey, cukup ada 4. Dan 8 ada 2. Jadi pastikan semua data kat sini kamu dah masukkan dalam plot titik. Okey, dalam plot titik ni cerapan paling tinggi kita terus nampak. Paling banyak di situ ialah 7. Okey, 7. Okey, bagi contoh 2. Pertandingan kuis sains dan matematik di sekolah SMK Bestari. 20 orang murid telah mengambil bahagian. Okey, jadi dia ada bagi skor untuk 20 orang murid ni dalam bentuk plot titik. Okey, ini untuk sains. Dalam sains kamu nampak, okey, kita nampak yang 11 adalah paling tinggi. Paling rendah kita ada 8 dan 15. Okey, markah. Jadi, untuk skor matematik pula, ini skor matematik. Paling banyak markah dia adalah 12. Okey, soalan A. Data mana yang menunjuk serakan yang lebih besar? Okey, kalau kamu lihat yang tadi. Okey, ini kita ada 9. Okey, kita tengok perbezaan lah. Untuk sains dengan mat, dia ada markah 9 hingga 15. Okey. Sains tadi berapa? Sains 8 hingga 15. Okey, 8 hingga 15.
Jadi, kalau kamu perhatikan, data mana serakan dia lebih besar? Okey, mestilah sains. Kenapa sains? Nampak tak? Dia bermula dari 8 hingga 15. Tapi maths 9 hingga 15. Jadi, beza cerapan data tu mesti lebih besar lah sebab dia lebih banyak nombor yang terlibat. Okey. Jadi, soalan B, kuis mana beza cerapan yang paling tinggi? Okey, kenapa tadi pilih sains? Macam mana dia kira cerapan tu 7? Kita tolakkan. Okey, tolakkan. Yang ini 9 dengan 15. 15 tolak 9. Berapa dapat? 6 kan? Tapi bila 15 tolak 8, kita dapat 7. So, dia lebih besar, iaitu 7 nilai dia. Okey, dan ketiga, soalan C. Antara kuis sains dan matematik, pencapaian mana lebih baik? Okey, kalau di sini kita nampak sebenarnya matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan. Nampak tak ni bahagian kanan ni? Itu banyak. Bila banyak menunjukkan ramai yang dapat markah 11 hingga 14 ni. Berbanding kalau kamu tengok pada skor sains. Skor sains ni 9 hingga 12. Jadi, markah dia lebih rendah lah. Okey, dan dia pun yang ni berat ke kiri kan. Markah yang kurang sikit lah. Okey, boleh?